Assalamualaikum, selamat pagi semua. Jadi hari ini seperti biasa saya bersiaran dengan Saadah di Taman. Okay, jadi buku hari ni kita nak perkatakan tentang buku Naif. Okay, buku Naif. Buku Naif ni diterbitkan oleh dua penulis. Penulisnya Cik Puan Mimi Saleh. Okay, buku Naif ni mengenai apa ya? Okay, kalau siapa yang dah dapatkan buku ni pasti dah tahu apa isi kandungan. Tapi pada siapa pada siapa yang tak pernah dapatkan buku ni, biar kami bercerita sedikit tentang buku Naif lah. Okey. Pertamanya buku Naif ni merupakan buku lain yang diterbitkan oleh dua penulis. Sebelum ni kami terbitkan buku kami berdua saja dan buku antologi himpunan ramai-ramai penulis. Tapi buat pertama kalinya penulis solo yang bukan kami berdua, dua penulis terbitkan. Kami pilih karya Cik Puan Mimi Saleh ni kerana kami tertarik dengan karya ni. Okey, Naif ni berkisah mengenai perjalanan Mimi Saleh dalam belajar di Amerika. Okey, jauh kan Amerika? Bukannya kita boleh pergi balik hari dengan bas atau macam naik kapal terbang macam dari Sabah ke Johor 2 jam setengah sampai. Tapi perjalanan sejauh berapa ribu kilometer ni? 15,000 kilometer. Jadi yang menariknya latar masa Naif ni, Mimi Saleh melanjutkan pelajaran di sana pada tahun 1995 hingga 1998. Kita waktu tahun 95 hingga 98 tu kita dah lahir ke belum? Ataupun kita kalau dah lahir tu kita waktu tu sekolah lagi ke atau macam mana? Kalau macam saya dengan Saadah, kita masih bersekolah menengah kan pada waktu itu. Jadi ada kisah-kisah menarik dalam buku ni. Bermula daripada sewaktu penulis menjejakkan kaki ke bumi Amerika sana sehingga beliau tamat belajar di sana. Okey. Yang bab saya bacakan sikit bab. Antara bab-bab yang ada dalam buku ni, persediaan penulis sebelum pergi ke Amerika. Kemudian di sana beliau, salah satu bab yang saya tertarik ni, beliau bercerita tentang beliau dituduh sebagai pengganas. Apa perasaan kita kalau dah lah kita bukan berada di tanah air sendiri, kemudian berada di tempat orang, tempat asing, dan kemudian dituduh sebagai pengganas. Apakah reaksi kita pada waktu itu? Okey, itu bab yang menarik hati saya. Bagaimana pula dengan Saadah? Bab yang mana yang Saadah suka? Okey. Kalau bagi saya, ada satu bab yang lucu jugalah, yang lucu. Bab ni, Alahai Babi. Kita sebut apa namanya, sebab kat sana tahun tu daripada segi makanan halal susah kita nak identify, kita nak bertanya. Ni melalui penceritaan Kak Mimi lah dalam buku ni kan. Jadi tanpa orang kata apa, dengan susahnya nak mengesan tu sebab daging ni bila dah potong sama je rupa dia kan. Jadi secara tak sengaja beliau termakan sebab masa tu di orang kata di kantin boleh kata asrama lah kan. Boleh kata asrama lah. Jadi itu yang kita rasa bila saya baca tu, macam ada rasa kesian, ada rasa macam macam mana ni, tapi nak buat macam mana kan. Benda tu tak disengajakan sebab bila kita berada di luar negara, daripada buku yang Kak Mimi ceritakan ni, maknanya kita kena survive dalam apa jua keadaan. Adakah dengan kita dah tersalah makan daging tu, kita nak orang kata frust menongging. Tapi Kak Mimi tak macam tu lah. Bila walaupun dah tersalah tu, maknanya beringat-ingat untuk hari-hari yang seterusnya. Dia beringat-ingat, lebih peka lah dengan menu yang ditulis ataupun menu yang disediakan oleh pihak asrama. Macam tu. Okey, bab lain dalam buku ni, bagaimana penulis menjalani bulan puasa di bumi Amerika sana. Jadi rindu nak cakap Melayu katanya. Yelah, kita kat sini kita rasa benda ni biasa je cakap Melayu.
dengan kawan-kawan, dengan orang yang kita tak kenal. Tapi dekat tempat di mana semua orang lain tu bukan orang Melayu, cakap Melayu tu adalah satu nikmat sebenarnya. Kemudian beliau bercerita juga ada orang tanya, bertudung kerana demam ke? Kalau di Malaysia ni biasa kan nampak pemandangan orang bertudung. Tapi di Amerika tahun 1995 pula tu, itu adalah satu pemandangan yang pelik di sana lah. Okey, beliau juga bercerita mengenai kita ada buat part time ke waktu di universiti dulu. Kalau ada mungkin dapat menyelami apa yang penulis ceritakan ni lah. Kemudian kita selalu rasa macam Mak Saleh orang putih ni lagi hebat ke apa. Mungkin ada segelintir daripada kita yang berfikir macam tu kan. So kita rasa orang putih ni hebat. Tapi Cik Puan Mimi Saleh ni berjaya membuktikan yang kita pun sebenarnya tak kurang hebatnya bila dia berjaya dalam pemilihan untuk menjadi RA. RA ni maksudnya resident assistant. Dia kira macam pembantu warden kat asrama lah. Jadi macam kalau zaman sekolah dulu kira macam tolong-tolong tengokkan budak lain kat asrama lah kan. Which is pada saya satu tanggungjawab yang besar. Dan bila terpilih tu sebenarnya satu penghormatan, maksudnya satu pengiktirafan betapa bahawa mereka sebenarnya acknowledge kita punya kebolehan lah. Maksudnya Cik Puan Mimi Saleh penulis ni telah membuktikan bahawa dirinya dipercayai untuk menggalas tanggungjawab tersebut, nak menjaga orang orang putih kat sana, orang bangsa asing lain di sana kan. So saya bacakanlah sikit tajuk-tajuk bab ya. Okey, antara tajuk bab tu bertemu di Subang, berpisah di macam mana nak sebut ni? O'Hare. Tak tahulah Kak Mimi kena betulkan lah sebutan dia macam mana Okey, Home Sweet Home, panggil aku Mimi, kau pengganas. Alahai babi, alamak tersebut babi. Mencari Ramadan di musim salji, nikmat yang mana harus kudustai. Rindu nak cakap Melayu, take off your headscarf. Macam ni kalau orang cakap kita, take off your headscarf. Kita nak reaksi kita tu macam mana? Ramadan dengan keluarga baru, White Raya, Spring Forward, Fall Back. Yang ni pun bab yang menarik. Saya tak nak orang kata cerita sebiji. Kena baca dulu apa yang menarik. Topik yang Spring Forward, Fall Back ni pun saya rasa lucu lah sebenarnya. Bertudung kerana demam, teman tapi mesra, lelaki serumah, jumpa geng. Kondom, mak ni nak sebut apa kondom? Mistletoe. Kerja basuh ayam, memori manis di musim panas, antara kita ada dia. Siapakah dia itu? Menjadi resident assistant, RA buka pintu kasih sayang. Aku popular. Penulis mengaku diri dia popular dekat sana tu. Popular macam mana? Kalau nak tahu kena baca. Homosexual, prinsip versus tugas. Sayang itu tiada syarat. Adakah ini pengakhiran atau permulaan? Jadi itulah bab-bab dalam buku ni yang boleh anda baca bila anda dapatkan buku Naif ni. Okey. Ada siapa kawan-kawan yang dah pernah melanjutkan pelajaran ke luar negara ke? Untuk saya dan Saadah, pada saya personally reason kami pilih buku ni sebab saya sendiri tak pernah melanjutkan pelajaran di luar negara. Jadi saya kagum sebenarnya dengan mereka yang berani untuk keluar dari Malaysia dan melanjutkan pelajaran di bumi asing. Pada saya itu satu cabaran. Kita nak belajar di universiti pun bukannya senang. Nak nak belajar, nak adaptasikan dengan suasana pembelajaran, lagi pula nak adaptasikan diri dengan suasana di bumi asing tu. Okey, kalau Saadah kenapa pilih buku ni untuk diterbitkan oleh dua penulis? Dia sebab keunikan cerita tu. Keunikan cerita Kak Mimi Saleh bila dia belajar di Amerika Syarikat selama 30 bulan. Dia bukannya macam perjalanan yang biasalah kita berjalan dalam tempoh yang singkat. Ini seolah-olah ialah Kak Mimi bermastautin lah di sana. Jadi banyak yang kita boleh pelajari tentang kenaifan beliau di bumi Amerika Syarikat. Jadi maknanya dekat negara orang putih yang jauh daripada keluarga. Kemudian di sana dia tercari-cari. Dia nak, bila kita naif kan, kita nak jumpa dengan orang yang kita familiar. So jadi dia tercari-cari, ada tak komuniti orang Melayu yang tinggal di Amerika Syarikat yang berhampiran dengan dia lah. Amerika Syarikat kan besar kan. Jadi yang berhampiran dengan dia. Jadi dia dapatlah jumpa seorang di sana
Kemudian apa lagi yang unik tentang cerita ni adalah Kak Mimi bercerita secara jujur daripada hati dan pengalaman beliau. Bagaimana dia boleh catatkan begitu sebab Kak Mimi dia menulis diary. Okey, hai Mahai. Selamat pagi. Okey, saya sambung balik. Kak Mimi menulis daripada hati dan berdasarkan catatan beliau di dalam diary. Itu pentingnya kalau bagi mereka yang menulis diary. Jadi selepas beberapa tahun boleh lihat balik semula diary tu dan tulis balik dengan penceritaan dan juga perspektif baru pada usia kita sekarang. Macam Yati dia ada tulis satu buku diary ketam. Itu maknanya daripada diary dia di sekolah. Jadi mungkin catatan diary tu kita buat notes ke ataupun kisah kita tulis secara panjang ke, tapi bila kita nak apa orang kata tukar format dia kepada penulisan buku, kita perbaikilah, kita buat tulisan secara lebih lengkap dan juga pandangan kita. Okey Kak Ji, sambil morning walk. Betul Kak Ji, memang kami dalam masa seminggu, InsyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan, and then kalau cuaca okey, pagi-pagi kami akan berjalan di taman ni. Taman ni tak jauh daripada rumah, lebih kurang 5 minit 10 minit macam tu. Sebabkan hari ni hari Sabtu, jadi memang nampak ramai. Saya rasa ramai lebih daripada biasa lah. Kemungkinan ada yang saya tak tahu. Saya perasan semalam bercuran apa, Standard Chartered tak ingat lah, tapi ada saya tengok di Facebook Ani lah, dia kata about the virtual run. So saya rasa mungkin ada ramai-ramai ni ada yang join virtual run lah. Mungkin lah ada yang join virtual run, sebab bila kita dah selalu berjogging di tempat yang sama, kita biasa nampak muka yang familiar kan. Tapi hari ni nampak lebih ramai daripada biasa. Okey, dah tu je. Okey, so ada yang tertanya-tanya ke perkataan yang jadi tajuk buku ni, naif? Okey, sebab ada yang tanya saya apa sebenarnya maksud perkataan naif ni kan. So kami pilih perkataan naif ni kalau ikut Dewan saya bacakan. Kalau ikut Dewan Bahasa dan Pusaka, naif ni maksudnya lurus, tidak matang pemikiran dan lain-lain atau kekanak-kanakan. Jadi penulis pergi ke sana dengan pemikiran yang naif, ialah tak pernah keluar daripada Malaysia kan. Jadi tiba-tiba keluar terus jauh sangat ke US sana. Jadi daripada seorang yang berfikiran naif, jadi bila di sana pemikiran terbuka, jadi boleh bergaul dengan orang lain, masyarakat luar sana yang selama ni dia tak pernah jumpa, tak pernah tengok kan sebelum ni. Itu maksud perkataan naif lah. Kalau kita baca subtitle yang kami letak pun, pengalaman seorang gadis Melayu berdepan stigma dan prejudis di bumi Amerika Syarikat. Amerika Syarikat, sebab saya pernah ke sana lah untuk satu kursus. Memang jauh rasanya berjam-jam tak sampai-sampai juga dari waktu nak balik ke Malaysia. Memang rasa kalau betul lah dengan perbezaan waktu lagi kan. Rasa waktu saya balik tu betul lah hari Isnin, hari Rabu baru sampai kat Malaysia. Perjalanan saya rasa dekat almost 24 hours lah, almost hampir 24 jam dengan kapal terbang. So memang sangat jauh lah sebenarnya. Okey. Ada soalan apa tu? Start jogging pukul berapa? Apa nak jawab? Start jogging pukul berapa? Selalu kami sampai dalam pukul 7 atau 7 suku lah. Macam sebab kat Johor, kat JB lah kan, dia awal dah terang. Tapi hari ni kita ingat pukul 7 suku tu macam dah awal, tapi ramai rupanya hari ni. Okey, jadi kepada mereka di luar sana, kawan-kawan yang belum mendapatkan buku Naif ni, so kalau nak baca kisah penulis di Amerika, bolehlah dapatkan di laman web kami www.duapenulis.com. Jadi boleh baca apa yang penulis ceritakan, dan mungkin pada mereka yang pernah melanjutkan pelajaran ke luar negara, jadi boleh imbas kembali kenangan, boleh bandingkan adakah sama apa yang kita lalui dengan apa yang penulis lalui. Mungkin ada persamaan, mungkin ada perbezaan. Jadi orang kata imbas kenangan semula kan. Pada mereka yang tak pernah pula belajar di luar negara, macam saya dengan Nok Sadah yang kami hanya pergi ke luar negara untuk melancong tapi bukan belajar di sana. Jadi kita boleh baca
lain kan kalau kita pergi melancong dengan kita pergi belajar. Sebab melancong tu sekejap je dalam masa 8 hari, 10 hari. Tapi kalau pergi belajar ni orang kata berbulan-bulan lah. Tak adanya orang pergi sana belajar sebulan je kan. Kalau buat attachment pun 3 bulan, 6 bulan. Tapi yang penulis ni beberapa tahun lagi belajar di sana kan. Jadi satu pengalaman yang menarik lah. Okay. Okay, terima kasih kepada yang bersama kami pagi ni. Tadi saya nampak ada Mimi Musa. Mimi juga salah seorang penulis kami dalam projek Orchid. Jadi kepada penulis-penulis yang bersama dengan dua penulis dalam penerbitan buku projek Lavender, projek Orchid dan buku Naif, kami ucapkan tahniah dan terima kasih bersama dengan kami. Walaupun kita bermula sebagai pun kata suaterbit, jadi kami gembira dapat menemui bakat-bakat baru dalam penulisan. Jadi maknanya kalau kami buat projek lagi selepas ni, sekiranya berminat, boleh menyertai kami dalam projek berkumpulan. Sebab kalau kita nak tulis buku penuh seperti Kak Mimi menulis Naif, sebab sebelum menulis Naif, Kak Mimi dia dah ada buku-buku lain. Jadi dia dah ada pengalaman menulis sebuah buku. Tapi kalau kita baru nak menulis, kalau ada projek-projek antologi berkumpulan, saya sangat galakkan untuk anda menyertainya sebagai satu bentuk latihan. Saya rasa tu sajalah untuk pagi ni. Jadi kepada kawan-kawan yang nak memulakan pesanan penaja memulakan healthy lifestyle, mulakan dengan berjoging pada waktu pagi ataupun petang. Kalau macam saya prefer waktu pagi. Tapi kalau pagi hujan, saya pergi petang lah. Dan kalau siapa yang mengikuti saya ada share tentang bagaimana saya menurunkan berat badan dalam video sebelum ni. So boleh tengok dekat wall saya. Saya rasa itu saja. Terima kasih dan jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa lagi ya.